Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang berkait rapat dan digunakan silih ganti. Namun demikian, perpaduan dan integrasi merujuk kepada dua proses yang berbeza. Perpaduan nasional merupakan proses menyatukan pelbagai bangsa dari semua aspek seperti fizikal, sosial, ekonomi dan politik tetapi tidak termasuk biologi supaya setiap masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Asas integrasi pula merupakan proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan pertempatan dalam sebuah politik. Masyarakat majmuk. Masyarakat di Tanah Melayu ataupun Malaysia pada sekitar kurun ke-19 didominasi oleh dua bangsa yang berbeza. Selain daripada masyarakat Melayu yang menjadi tuan kepada wilayah Tanah Melayu pada ketika itu iaitu India dan China. Abad ke-19 adalah titik tolak penting dalam sejarah Tanah Melayu, bukan sahaja mengenai perubahan politik tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi. Perkembangan perusahaan biji timah dan getah telah membawa kepada kedatangan orang Cina dan India ke Tanah Melayu. Selain orang Cina dan India, terdapat satu lagi kumpulan pendatang di Tanah Melayu iaitu orang Indonesia yang datang dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau dan lain-lain kepulauan di Indonesia. Paduan antara rakyat Malaysia pada hari ini. Pada masa kini, dapat dilihat bahawa Malaysia masih pada tahap kesepaduan dan sedang menuju perpaduan dan integrasi nasional. Ini kerana wujud defisit kepercayaan antara kaum iaitu pergaulan sesama kaum terhad kepada kegiatan rasmi dan tidak mendalam. Konflik antara kaum berlaku apabila wujudnya isu sentimen 3R iaitu race, religion, royalty. Isu-isu seperti prasangka, perkauman, diskriminasi, stereotip, rasisme dan lain-lain lagi boleh menyamarakkan api perkauman. Begitu juga faktor berkaitan penguasaan ke atas ekonomi, taraf pendidikan, keterlibatan politik, tingkat kelas sosial, keterpinggiran dan ketidaksamarataan juga menjadi ancaman untuk mencapai perpaduan dan integrasi nasional. Isu dan cabaran mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Pertama, sosial, ekonomi dan politik. Tidak dinafikan bahawa setiap sistem sosial masyarakat mempunyai hierarki kelas sosial yang disebabkan oleh struktur etnik, keturunan, pekerjaan, jawatan maupun ekonomi. Perkara ini sepatutnya tidak menjadi penghalang kepada perpaduan negara kerana setiap sistem sosial masyarakat saling melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab. Politik juga muncul sebagai isu dan cabaran yang cuba mengheret perpaduan apabila isu etnik diperdebatkan dalam konteks hak masing-masing dalam perlembagaan. Kedua, nilai antara kaum. Antara faktor perkara ini terjadi adalah tabiat manusia yang memang suka meletakkan orang lain dalam kategori-kategori tertentu dan memisahkan sesama sendiri mengikut kumpulan-kumpulan. Perkara ini jelas menjadi barah kerana ianya mendorong kepada kejatuhan sesebuah negara. Ketiga adalah globalisasi. Cabaran sosial budaya akan wujud akibat kebanjiran pengaruh budaya barat. Globalisasi yang akan berlaku dalam gelombang yang ketiga ini tentunya akan terkesan bukan sahaja dalam bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, maklumat dan sosial budaya tetapi juga dalam bidang kebudayaan, cara hidup dan kepenggunaan. Fenomena globalisasi ini tidak mustahil akan memusnahkan jati diri dan identiti masyarakatnya. Kerana setiap pihak untuk mengekalkan perpaduan dan integrasi nasional. Pertama, ibu dan bapa. Ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Persis kata mutiara, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Mereka digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa dan membawa anak-anak mengunjungi rumah jiran semasa hari lebaran. Dengan cara itu, ibu bapa dapat menjadi suri teladan kepada anak-anak dan membolehkan mereka menghayati keistimewaan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai jenis kaum dan etnik. Kedua, institusi pendidikan. Antara langkah yang dapat diambil oleh institusi pendidikan adalah dengan memberikan kerja-kerja berkumpulan. Dalam konteks ini, guru-guru hendaklah membahagikan pelajar secara berkumpulan dalam melaksanakan projek-projek sekolah.
Guru-guru juga haruslah membahagikan kedudukan pelajar dengan sempurna untuk menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang berlainan kaum dan bukannya sesama kaum sahaja. Ketiga adalah belia. Belia perlulah mengkaji dan menghayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara. Sebagai satu daripada langkah untuk mewujudkan permuafakatan bangsa, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewajibkan pelajar-pelajar agar lulus dalam mata pelajaran sejarah di peringkat CJ Pelajaran Malaysia. Langkah bijak tersebut diharapkan dapat menyedari anak-anak bangsa tentang kesan akibat kurangnya perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Kesimpulan. Sebagai penutup, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Usaha-usaha untuk mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional ini memerlukan sinergi dan dedikasi yang tidak berbelah bagi oleh semua pihak. Janganlah mengizinkan sejarah hitam akibat kurangnya persefahaman dalam kalangan masyarakat seperti peristiwa 13 Mei 1969 berulang di negara ini. Oleh itu, marilah kita bergabung idea dan tenaga yang dihiaskan dengan sikap toleransi dan persefahaman yang kukuh demi mewujudkan integrasi nasional. Majulah Bangsa demi negara. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog, get your soul. Tell 'em ain't laying low.